Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilipat sekecil kuku, kalau dibentang seluas salam, kalau membilang dari satu, bertanya kabar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zanaria Ibrahim dari Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik selaku moderator pada sesi kali ini. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Yang Maha Esa dapat kita laksanakan siri Bicara Pendidikan Part 0 at IPG KPT secara dalam talian bagi siri yang keempat. Kali ini kami ingin menampilkan Yang Berusaha Dr. Rabiah binti Tahir dari Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik. Kepakaran beliau dalam bidang kebahasaan tidak dapat dinafikan. Kelayakan beliau menunjukkan kepakaran beliau dalam bidang bahasa Melayu apabila memperoleh ijazah sarjana muda sastra pengkhususan bahasa Melayu dari University Sains Malaysia. Kemudian beliau menyambung pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia. Seterusnya, tanpa jemu beliau mendalami ilmu bahasa Melayu pada peringkat kedoktoran juga di Universiti Putra Malaysia. Kepakaran beliau semakin menyerlah apabila diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan melantik beliau sebagai Munshi Dewan Bahasa. Beliau juga bergerak aktif dengan program TS25 sebagai rakan elit Sekolah Transformasi. Bertiup bayu di padang temu, mekar seroja di Sungai Melaka. Bahasa Melayu, bahasa ilmu, teruja terasa sama di teroka. Dipersilakan Yang Berusaha Dr. Rabiah binti Tahir untuk menyampaikan slot ceramahnya yang bertajuk Teruja Meneroka Bahasa. Silakan. Terima kasih Dr. Zanaria. Saya Dr. Rabiah binti Tahir akan mengisi siri perkongsian Bicara Pendidikan 4.0 dengan tajuk Teruja Meneroka Bahasa. Tajuk Teruja Meneroka Bahasa pastinya mengundang persoalan di minda kita. Bagaimana kita boleh menimbulkan keterujaan meneroka bahasa? Jadi sebenarnya memang itulah yang akan saya kongsikan pada hari ini. Dan untuk itu saya perincikan tajuk saya dengan lebih spesifik. Dan tajuk saya yang sebenar-benarnya ialah Teruja Meneroka Bahasa melalui pembelajaran berasaskan projek. Apabila disebut pembelajaran berasaskan projek, kita pula terfikir bagaimana pembelajaran berasaskan projek membolehkan pelajar teruja meneroka bahasa. Di sini saya sediakan 3 persoalan kepada saudara-saudara. Persoalan yang pertama, pernah dengar tentang TS25? Yang kedua, adakah pembelajaran berasaskan projek ini sama dengan pembelajaran berasaskan masalah? Dan yang ketiga, apakah pembelajaran berasaskan projek? Kita pergi kepada persoalan yang pertama. TS25. Ada yang pernah dengar, saya fikir. Ada pula yang tak pernah dengar. Sebab TS25 merupakan program Kementerian Pendidikan Malaysia dengan harapan pada tahun 2025 semua sekolah akan menjadi sekolah transformasi. Transformasi dari segi apa? Di sini yang akan saya tekankan, iaitu transformasi dalam aspek pembelajaran. Dan apa yang akan saya fokuskan pada hari ini ialah pembelajaran berasaskan projek. Dan yang kedua, persoalan kedua, adakah pembelajaran berasaskan projek sama seperti pembelajaran berasaskan masalah? Kalau akronim dalam bahasa Inggeris, sama, PBL, Project Based Learning ataupun Problem Based Learning. Tetapi dalam bahasa Melayu ada perbezaan. Ya? Kalau
projek PBB dan pembelajaran berasaskan masalah PBM. Itu perbezaannya, tetapi dalam aspek konsep pun berbeza juga. Kalau pembelajaran berasaskan projek, maksudnya hasil akhirnya ada projek. Tapi projek tak semestinya projek fizikal. Boleh jadi menguruskan persembahan, boleh jadi video, ataupun boleh jadi mereka menghasilkan projek yang bukan dalam bentuk fizikal. Tetapi kalau pembelajaran berasaskan masalah, fokusnya ialah penyelesaian masalah. Cuma suka saya ingatkan, pembelajaran berasaskan projek ada kalanya menyelesaikan masalah juga. Dan yang ketiga, pembelajaran berasaskan projek. Saya pasti saudara-saudari pun sudah faham ya. Tadi telah saya kemukakan bahawa kalau pembelajaran berasaskan projek, maksudnya pembelajaran itu ada produk akhir, tak kira lah produk akhir itu dalam bentuk fizikal ataupun bukan dalam bentuk fizikal. Dah terjawab 3 persoalan berkaitan PBP dalam bahasa Melayu ataupun PBL dalam bahasa Inggeris. Kita menceritakan pula persoalan yang seterusnya. Bagaimana PBP ini membolehkan pelajar teruja meneroka bahasa? Ada kaitan ke? Ya, sebab kadang-kadang apabila disebut tentang bahasa, mungkin tidak terfikir. Sebut tentang projek akan terfikir projek sains, projek RPG, projek matematik, tapi projek bahasa mungkin kurang, ya, kurang pendedahan tentang itu. Jadi pada hari ini saya ingin menyuntik saudara-saudari, menyuntik minda saudara-saudari agar kita sama-sama mencuba untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dalam bahasa Melayu. Jadi untuk itu saya perkenalkan dahulu 6 konsep pembelajaran berasaskan projek. Yang pertamanya pembelajaran berasaskan projek ini mestilah berpusatkan murid. Kalau dah berpusatkan murid, boleh atau tidak pembelajaran ini menggalakkan pelajar untuk meneroka bahasa? Mengapa tidak ya? Sebab apabila aktiviti itu kita biarkan pelajar itu menyiapkan sesuatu tugasan secara tidak langsung, mereka akan menggunakan semua pelbagai kemahiran bahasa untuk menjayakan projek. Nak berbincang, mereka akan gunakan kemahiran lisan. Kemudian hendak meneroka idea, nak dapat maklumat, mereka akan gunakan pula kemahiran bacaan. Dan nak menulis ataupun menterjemahkan idea mereka dalam bentuk penulisan, mereka akan menggunakan kemahiran menulis. Ya? Dan maksudnya dalam konsep yang pertama pun kita sudah nampak bahawa PBP ini memang memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka bahasa. Yang kedua, PBP mestilah menggalakkan penyiasatan konstruktif. Nak buat projek, mereka mesti siasat betul-betul. Nak buat model rumah contohnya, nak kena siasat atapnya nak buat daripada apa, kemudian ukurannya berapa. Semua ini menggalakkan mereka untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Oleh itu, nak meneroka ilmu baru, kena gunakan bahasa juga. Ya, jadi kita nampak di sini dalam penyiasatan konstruktif memang tidak boleh dipisahkan daripada kemahiran bahasa. Yang ketiga, autonomi murid. PBP mestilah memberikan autonomi kepada pelajar untuk menggayakan cara mereka belajar. Ya, maksud saya di sini dalam proses mereka menghasilkan produk akhir tersebut. Dan dalam PBP mesti menetapkan matlamat, mesti ada kolaboratif dan mesti ada komunikasi dan juga refleksi. Apabila disebut komunikasi, disebut kolaboratif, secara tidak langsung akan memerlukan pelajar untuk menggunakan kemahiran lisan yang mantap. Nak berbincang dengan kawan, nak ada proses timbang tara tentang idea, mesti berbincang dengan satu. Mereka akan belajar bagaimana untuk menerima idea ataupun bagaimana untuk menolak idea tanpa menyakiti hati orang yang memberi idea. Ini tak ada dalam pelajaran buku secara formal, bukan? Tetapi ini mereka pelajari apabila mereka melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Yang keempat persoalan dunia sebenar. PBP mestilah menggunakan persoalan dunia sebenar. Pelajar-pelajar mesti diberikan permasalahan dunia sebenar. Mereka diberi peranan sebagai orang yang benar-benar berhadapan dengan masalah tersebut. Kita ambil contoh, kalau berkaitan dengan pencemaran alam sekitar, mereka boleh diberikan peranan sebagai pegawai Jabatan Alam Sekitar. Ya? Jadi apabila hendak menguasai atau berhadapan dengan
persoalan dunia sebenar, mereka akan menggunakan bahasa untuk menyelesaikan persoalan dalam dunia sebenar. Di sini juga memerlukan mereka mungkin berhubung dengan rakan pembelajaran yang berada di luar institusi ataupun rakan pembelajaran yang bukan dalam kalangan golongan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi nak berhubung dengan jurutera dari syarikat-syarikat swasta, kena pandai berkomunikasi. Ini tidak dipelajari di kelas-kelas secara formal, tetapi mereka harus mengasah kemahiran tersebut melalui pembelajaran ini. Contohnya hendak mengirimkan email kepada jurutera, mesti pandai bagaimana cara memberikan ucapan-ucapan penghadapan, ya. Dan yang kelima ialah pengalaman interdisiplin daripada subjek lain. Kalau disebut PBP akan timbul satu istilah interdisiplin. Interdisiplin ini maksudnya apa? Interdisiplin maksudnya pelajar menggunakan kemahiran, ilmu ataupun pengalaman daripada disiplin lain ataupun mata pelajaran lain untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Contoh, pelajar-pelajar sedang belajar bahasa Melayu, tetapi nak menyelesaikan masalah bahasa Melayu, belajar menggunakan ilmu daripada matematik ataupun menggunakan ilmu daripada pendidikan Islam. Jadi di sini ini yang kita nak. Kita tidak mahu membataskan penerokaan ilmu itu dalam satu disiplin sahaja. Jadi ini aspek penting dalam PBP, iaitu pengalaman interdisiplin, ya. Dan yang terakhir yang sangat penting, penerokaan idea. PBP mesti menggalakkan penerokaan idea. Nak meneroka idea mesti mahir menggunakan bahasa. Nak meneroka idea kena membaca. Kemudian nak menjana idea kena berbincang dengan rakan-rakan. Kemudian nak menerjemahkan idea dalam bentuk penulisan kena ada kemahiran menulis yang baik. Jadi sudah nampak sedikit-sedikit ataupun tak nampak lagi, tak apa, slide saya ada banyak lagi di belakang, ya. Jadi ini adalah 6 aspek yang perlu ada dalam pembelajaran berasaskan projek. Okey, dah tahu tentang pembelajaran berasaskan projek, mesti terfikir, kenapa boleh ia benar, ya, nak promosikan pembelajaran berasaskan projek? Kita terfikir, adakah pembelajaran dalam bahasa Melayu itu ada masalah, ya? Sebenarnya berdasarkan kajian-kajian, sebenarnya memang terdapat beberapa isu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Yang pertamanya, pelajar-pelajar mengatakan mereka bosan. Kenapa belajar bosan? Mungkin apa yang disampaikan itu tidak menepati kehendak pelajar, tidak menepati gaya pembelajaran pelajar. Jadi mereka bosanlah, ya. Yang kedua, ada pula golongan pelajar yang menganggap bahasa Melayu itu susah. Apabila dah menganggap bahasa Melayu itu susah, mereka berfikiran ataupun bersangka negatif, ya, terhadap pembelajaran ataupun aktiviti kemahiran berfikir, ya. Apabila mereka bersikap negatif, mulalah motivasinya turun, ya, tidak mahu melibatkan diri dalam aktiviti PDP yang disediakan oleh guru. Yang ketiga, ada pelajar yang menganggap bahasa Melayu tidak penting. Mereka menganggap mata pelajaran bahasa Melayu ini tidak ada nilai ekonomi, ya. Dan yang keempat, pelajar-pelajar tidak minat bahasa Melayu. Pembelajaran bahasa Melayu bagi mereka tidak menarik minat, ya, tidak ada sesuatu yang membolehkan mereka rasa teruja untuk berada di dalam kelas bahasa Melayu. Dan yang seterusnya, yang kelima, ada kalangan pelajar yang mengatakan bahawa mereka kurang diberi peluang untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Ini sebenarnya dapatan yang telah kajian yang telah dijalankan di sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Dapatan kajian itu mendapati bahawa responden kajian mengatakan bahawa mereka kurang diberi peluang untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Oleh itu, kalau dilaksanakan PBP dah selesai masalah itu, sebab mereka sememangnya perlu bertutur dalam bahasa Melayu dalam proses untuk menghasilkan projek itu. Berdasarkan penerangan itu tadi, kita nampak bahawa betapa pembelajaran berasaskan projek ini sememangnya memberi ruang dan peluang untuk belajar meneroka bahasa. Jadi tidak sah kalau kita tidak dengar daripada mereka yang betul-betul sudah melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, ya. Kita tonton video ini. Hi, my name is Irene and this is my friend Safira. We're so excited to this AMR project because we learn 4 subjects in one project. For BM, we learn to make scrapbook and how to perform pattern in singing. For math, we did graph and count the height of the tree. For English, we did learn how to write poem and perform in many ways.
last but not least, from science we did a lot. Planting the trees, water it every day, and take notes. Our field works, the project was happy, tired, excited, but enjoy because we're it. That's all. Goodbye and see you later. Baiklah, setelah menonton video itu tadi, kita dapati bahawa kedua-dua orang pelajar itu tadi mengatakan bahawa walaupun mereka letih ataupun penat melaksanakan pelbagai aktiviti untuk menyiapkan projek tersebut, tetapi ada satu isi penting yang sangat kita perlukan, iaitu dia kata mereka sangat seronok untuk melaksanakan projek itu. Itu yang kita nak, ya. Kita nak pelajar-pelajar kita seronok dalam meneroka idea untuk menghasilkan projek itu, ya. Dan seterusnya kita tonton pula video yang kedua. Engineering is Miss Faiz, Miss Umar, and Rana. Polis diletakkan berdekatan dengan beliau dan mengelakkan. Saya Sufi daripada Kumpang Dependent Elwatin. Yang ini Masjid Sufi. Ini Hospital Tengku Mirabiha. Tempat tinggal penduduk, kami meletakkan lantai, meletakkan Masjid Asy-Syafii. Di situ saya duduk. Baiklah, berdasarkan video itu tadi, saya pun rasa teruja, ya. Saya pun kagum bagaimana pelajar-pelajar itu boleh berfikir secara holistik dalam menghasilkan satu kawasan taman yang lengkap dengan fasiliti yang seharusnya ada di setiap taman. Lengkap dengan fasiliti kesihatannya, lengkap dengan rumah ibadatnya, lengkap dengan taman rekreasi, yang mana itu memang kita perlukan di kawasan taman perumahan. Dan saya percaya apabila saudara-saudari menonton video itu tadi, saudara-saudari terpandang perkataan ataupun akronim KMR. Ada macam-macam akronim, kan? Tadi kita sudah ada PBP, ya, pembelajaran berasaskan projek. Kita sudah ada TS25, ya, transformasi sekolah 25. Sekarang kita ada KMR. Apa pula KMR dan apa kaitannya KMR dengan PBP? KMR sebenarnya kefahaman melalui reka bentuk, dan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek mesti bermula dengan KMR. Kenapa? Sebab sebelum ini saya telah perkenalkan satu istilah, iaitu interdisiplinary. Interdisiplinary maksudnya kita menggunakan pengalaman, pengetahuan dan ilmu daripada disiplin lain untuk menguasai sesuatu disiplin. Maksudnya dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, guru daripada beberapa mata pelajaran, contohnya bahasa Melayu, sains dan RBT, mereka akan duduk semeja berbincang untuk merungkai kefahaman melalui reka bentuk. Maksudnya guru-guru kena merungkai, membedah kurikulum itu, dan mereka cuba cari di mana titik yang mereka boleh sambung-sambungkan.
Ya, di situ ada proses merangkai. Jadi apabila disebut KMR, ada proses merungkai dan merangkai yang seterusnya akan membawa kepada pembelajaran berasaskan projek. Jadi di sini saya tunjukkan bagaimana KMR itu perlu dilakukan pertama-tamanya untuk membolehkan guru mencari, iaitu merungkai dan merangkai beberapa subjek yang boleh dirangkaikan dan seterusnya membawa kepada pelaksanaan PBP, pembelajaran berasaskan projek, dan seterusnya akan pergi kepada satu lagi akronim KPPB, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Bukan PKP ya, nampak macam PKP, tapi KPPB. Kita sudah ada KMR, kita sudah ada PBB, kita ada KPPB, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Apa pula KPPB? Nampak macam susah nak faham, tapi ingat satu saja perkataan di situ, bermakna. Maksudnya kita nak menjadikan pembelajaran pelajar itu bermakna. Kita tak nak dia sekadar hafal sahaja rumus-rumus tata bahasa dalam bahasa Melayu. Itu kita tidak mahu. Kita nak pembelajaran dia ialah pembelajaran yang bermakna. Jadi apabila disebut KPPB, tidak dapat dipisahkan daripada 6C. 6C ni kalau di sekolah rendah, di kelas ujung di belakang, orang tak nak 6C ni. Tapi 6C ni sangat bernilai. 6C ini membawa maksud. Yang pertama, karakteristik, iaitu sahsiah. Yang kedua, citizenship, kewarganegaraan. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, communication. Yang kelima, creativity. Dan yang keenam, pemikiran kritis, critical thinking. 6C ini merupakan aspek-aspek yang boleh kita jana ataupun kita mantapkan dalam kalangan pelajar apabila mereka melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Ya. Jadi kita lihat bagaimana 6C itu ya, dalam proses dalam pembelajaran berasaskan projek. Yang pertama, apabila pelajar-pelajar melaksanakan projek secara tidak langsung, mereka akan memantapkan nilai sahsiah dan diri. Sebab yang pertamanya, mereka akan belajar cara belajar, cekal, tambah. Perlu diingat, dalam menghasilkan projek kita tidak akan terpisah daripada kegagalan. Jangan susah hati kalau gagal. Sebab melalui kegagalan itu, pelajar-pelajar akan membuat refleksi dan seterusnya menambah baik projek tersebut. Yang kedua, pelajar-pelajar akan belajar untuk mengurus diri, berintegriti. Mereka kerja berpasukan. Bagaimana mereka mewujudkan semangat berpasukan? Itu yang kita nak. Tak ada dalam konteks semua benda ni. Tetapi itu mereka peroleh apabila mereka melaksanakan projek. Itu yang pertama. C yang pertama. Ini sahsiah tak dapat macam C, tetapi bahasa Inggerisnya dah ya. Karakteristik. Yang kedua ialah kewarganegaraan. Sebut kewarganegaraan, mungkin ramai yang terus terfikir tentang semangat patriotisme. Memang betul, tetapi bukan itu sahaja skopnya. Disebut kewarganegaraan, sebenarnya kita hendak melatih mereka untuk memahami nilai dan pandangan global. Kita nak dia ada rasa kepunyaan terhadap alam sekitar, iaitu kelestarian alam sekitar. Dan kita nak dia peka terhadap apa isu-isu global. Contohnya sekarang, fenomena yang kita hadapi sekarang, kita nak dia peka terhadap fenomena yang dihadapi oleh dunia global. Dan yang seterusnya memang kita tak dapat pisahkan memanfaatkan kemudahan digital. Sekarang kita tidak boleh lagi terus orang kata terus bergerumah dengan dunia sejarah-sejarah silam ya. Sejarah lepas jangan kita ingat kembali ya. Biarkan berlalu. Kita mesti memanfaatkan apa yang ada sekarang. Semua ni nanti sahsiah kewarganegaraan, kolaboratif, komunikatif, communication, pemikiran kritis, kemudian kreativiti, semuanya memerlukan pelajar memanfaatkan kemudahan digital ya. Kemudian ialah kolaboratif. Apabila disebut kolaboratif, pelajar-pelajar perlu ada semangat berpasukan, saling melengkapi. Kalau awak kurang, kawan awak tambah. Kalau kawan awak kurang, awak kena tambah. Kemudian kena ada kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ini penting ya dalam pasukan. Dan perkara ini yang kita beri peluang mereka untuk membangunkan nilai kemahiran interpersonal. Kita tak nak ada pelajar yang mementingkan diri sendiri. Ini kita tak mahu. Kita tak mereka ada nilai kompromi, nilai tolak ansur. Ya, sebab itu saya kata kalau dalam proses penyanaan idea, dia mesti tahu kalau nak terima idea, okey. Kalau tak nak terima idea, macam mana caranya ya. Kemudian kita nak dia ada kemahiran sosial dan silang budaya. Seterusnya ialah C yang seterusnya, kira
kreativiti. PBP akan menggalakkan kreativiti kerana dalam PBP mereka akan menghasilkan inovasi. Di sini kita akan kaitkan dengan nilai keusahawanan, nilai ekonomi dan juga sosial. Di samping itu, apabila mereka dikehendaki melaksanakan projek secara tidak langsung, mereka akan melaksanakan idea tersebut dan seterusnya mereka akan mencari jalan penyelesaian baru bagi persoalan yang diberikan kepada mereka. Dan yang kelima ialah komunikasi. Komunikasi ini penting. Kadang-kadang orang itu pandai, tetapi apabila hendak bercakap, orang tak faham boleh cakap apa. Orang itu pandai, tapi apabila disuruh menulis satu karangan, karangan ini tidak ada satu berunsur koheren dan kohesi. Perengan satu cerita lain, perengan dua tiba-tiba cerita tentang benda lain. Tidak ada kesatuan dan kepaduan dalam wacana. Jadi kita nak melalui PBP ini, pelajar-pelajar boleh berkomunikasi secara berkesan, sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Dan yang seterusnya, pemikiran kritis. PBP menggalakkan pelajar untuk berfikir kritis. Sebab apabila mereka disuruh untuk menghasilkan projek secara tidak langsung, mereka akan berfikir secara kritis untuk menghasilkan projek yang menepati piawai yang telah ditetapkan oleh guru. Okey, dah nampak kan tadi kan ya? Bagusnya 6C. Tetapi saya pun terfikir, boleh ke pelajar mencapai 6C semasa PDP? Semasa PBB nampak macam sangat bagus, tetapi realiti ni adakah pelajar itu boleh mencapai 6C semasa PBB? Ya, saya kenalkan ini kerangka rigor dan relevance. A, B, C, D. Kalau di sekolah semua orang tak nak D, semua orang nak A, tapi kalau ada kerangka ini jangan pilih A, yang kita pilih ialah D. Sebab kalau A maksudnya pelajar itu pada peringkat pemerolehan, tapi kita nak dia berada pada peringkat adaptasi. Saya percaya saudara-saudari, cikgu-cikgu BM sebut saja pengetahuan, kefahaman aplikasi, analisis, kemudian itu ialah sintesis dan juga penilaian. Saya pasti cikgu-cikgu akan pilih penilaian. Jadi kita lihat apa perincian pada kuadron A, B, C dan D. Jadi kenapa saya kata kita nak pelajar-pelajar kita berada pada kuadron D? Kuadron D ialah kuadron yang kita nak. Sebab kita nak pelajar-pelajar kita sudah berada tahap kemenjadian murid yang dikehendaki oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Ya. Sebab kita lihat di situ D. Pada peringkat kuadran D, murid boleh mencipta atau menilai secara interdisiplinari. Masih ingat kan masa interdisiplinari? Saya percaya masih ingat ya. Jangan lupa habis slot saya ni pastikan anda ingat perkataan interdisiplinari. Mereka boleh menilai masalah harian bukan rutin. Kenapa masalah harian bukan rutin? Sebab kita sekarang dalam dunia suka, ya? Dunia suka yang tidak ada ketentuan, sedikit-sedikit berubah, sekejap-sekejap berubah. Hari ini anda baik, esok anda sudah menjadi yang tercorok di belakang. Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan yang tidak tentu, maka kita nak hasilkan pelajar yang mantap, pelajar yang boleh mencipta atau menilai secara interdisiplinari sebarang masalah harian bukan rutin. Kita tak nak yang rutin semua orang boleh buat, tapi kita nak masalah harian bukan rutin. Sebab kita berada dalam dunia suka. ABCD dah biasa dah. Kita tak nak dah pelajar kita berada di situ. Kita nak berada di kuadran yang keempat, iaitu kuadran D. Jadi persoalannya, bolehkah pelajar mencapai 6C semasa PBB? Persoalan saya tadi ya. Tadi saya kaitkan dengan kerangka rigor dan relevance. Sekarang saya nak bawa saudara dan saudari kita kaitkan bagaimana melalui ciri-ciri ataupun konsep PBB itu tadi, kita boleh nampak di ruang mana yang ada 6C. Kita lihat ciri yang pertama tadi. Kalau penerangan saya yang tadi meneroka idea yang paling akhir ya. Meneroka idea. Apabila meneroka idea secara tidak langsung tak boleh lari. Nak meneroka idea kena berfikir kritis. Nak meneroka idea kena kreatif. Nak meneroka idea kena komunikasi. Sebab nak meneroka idea kita perlu percambahan idea daripada orang lain. Dah ada berapa C di situ? Dah ada 3 kan? Jadi dah nampak apabila bagi saja projek secara tidak langsung mereka telah ada kreatif, kritis dan juga komunikasi. Yang kedua, interdisiplin. Saya dah maklumkan tadi bahawa apabila
Sebut PBP, PBP tak akan lari daripada KMR, KMR tak akan lari daripada interdisciplinary. Apabila mengaitkan interdisciplinary, maksudnya pelajar-pelajar itu sudah berfikir secara kritis dan juga kreatif. Apa tidaknya belajar sains tapi ilmu yang dikaitkan ilmu dalam sejarah, ilmu dalam pendidikan moral, ilmu dalam pendidikan sivik, tapi belajarnya tentang sains. Jadi kita nak berfikir kritis, ya, dan juga kreatif. Dan ada 2 C di situ. Yang seterusnya, penyiasatan konstruktif. Apabila menyiasat, memang kena berfikir kritis, ya. Tak percaya tanya ya pegawai penyiasat di IPD ataupun Balai Polis, ya, mereka kena berfikir kritis. Mereka kena berfikir kritis dari segala sudut. Nampak ada 1 C pada penyiasatan konstruktif. Dan seterusnya, nak menyiasat kalau tidak melalui pemerhatian, kena bertanya kepada orang. Di sini kita dah minta dia melakukan komunikasi. Dah ada 2 C pada penyiasatan konstruktif. Yang keempat, berpusatkan murid. Apabila aktiviti itu berpusatkan murid, sebenarnya kita memantapkan sahsiah mereka. Masih ingat kan tadi saya kata kalau sahsiah, kita nak dia ada integriti, kita nak dia ada belajar cara belajar, kita nak dia ada tolak ansur apabila dalam pasukan. Yang seterusnya, mereka perlu komunikasi. Sebab projek itu ialah projek dalam pasukan. Kalau tak ada komunikasi, macam mana mereka boleh menjana idea dan seterusnya menjayakan projek tersebut. Yang seterusnya ialah autonomi murid dan juga kolaboratif. Apabila kolaboratif, maksudnya kita menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi sesama ahli pasukan, ya. Apabila komunikasi ada 1 C, communication, ya. Kemudian kolaboratif memerlukan mereka saling melengkapi, ya. Tadi saya katakan kalau kita kurang, kawan kita tambah, kawan kita kurang, kita tambah, ya. Jadi maksudnya mereka ada rasa kebersamaan, ada rasa kerjasama untuk menyiapkan projek tersebut. Dan yang terakhir, persoalan dunia sebenar. Apabila pelajar-pelajar kita berikan soalan berkaitan dengan dunia sebenar, mereka diberi peranan sebagai orang yang betul-betul berhadapan dengan persoalan itu, maka secara tidak langsung kita menerapkan nilai kewarganegaraan. Contohnya kita kaitkan dengan alam sekitar, pencemaran alam sekitar, kita telah melatih dia untuk berfikir agar melestarikan alam sekitar, ya, sebab kita tinggal di bumi yang sama, ya, jadi kita ada rasa kesepunyaan terhadap alam. Jadi dah terjawab sudah kan? Maksudnya memang betul, ya. Pelajar ni memang boleh mencapai 6 C apabila mereka melaksanakan PBB. Seterusnya, kita kembali kepada tajuk saya, ya. Teruja meneroka bahasa. Tadi persoalan kita, adakah PBB itu ada 6 C di dalamnya? Adakah pelajar mampu mencapai 6 C semasa PBB? Dan seterusnya persoalan saya, adakah PBB itu memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka bahasa? Sebelum saya jawab persoalan ini, saya berikan pula 3 persoalan bonus kepada saudara dan saudari. Yang pertama, dalam meneroka idea, tidakkah pelajar itu belajar untuk memantapkan kemahiran bacaan? Nak cari idea, tidakkah mereka kena menakul? Tidakkah mereka kena menjana idea membaca pelbagai sumber? Tidakkah ini melibatkan kemahiran bahasa? Di samping itu, adakah mereka ni dalam melontarkan idea itu, adakah mereka tidak perlu berkomunikasi? Perlu kan? Berkomunikasi secara lisan, sudah ada kemahiran lisan. Kemudian, kalau nak menerangkan idea secara bertulis, nak melakar, nak mencatat, kena pula ada kemahiran menulis. Jadi ini menunjukkan bahawa nak melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, secara tidak langsung pelajar-pelajar itu kita lorongkan dia untuk meneroka bahasa. Persoalan yang kedua, bolehkah pelajar melakukan penyiasatan konstruktif jika mereka tidak berkomunikasi dengan berkesan, sama ada secara lisan dan bertulis? Contohnya nak tanya soalan kepada orang, ya, orang pun tak faham awak tanya apa. Tak boleh. Jadi nak menyiasat kena pandai. Apabila nak tanya soalan, kena ada sopan santunnya. Bagaimana kita nak mengganggu orang, kita nak ambil masa dia sedikit, kita memberikan dia satu beban nak menjawab soalan kita tu, bagaimana kita nak bertindak santun? Ini mereka pelajari. Nak membuat penyiasatan, ini semua ialah kemahiran lisan, ya? Nak menghantar surat, contohnya nak membuat aduan, macam mana contoh surat yang kita nak buat aduan? Walaupun mengadu, jangan sampai kita menyumpah seranah, ya.
Jangan sampai kita memaki hamun pihak yang kita tunjukkan surat tersebut. Dan yang ketiga, semasa berkolaborasi, tidak akan belajar lebih banyak cara untuk berkomunikasi dengan santun dan berkesan. Ya. Sebenarnya apabila berkolaborasi sekarang ini, hubungan kita bukan saja dalam hubungan fizikal, kita juga berhubung secara maya. Apabila menghasilkan projek, rakan ini di rumah lain, dia di rumah lain, nak berkomunikasi kadang-kadang melalui mesej pun kena ada kesantunannya. Jadi di sini mereka belajar kalau dah pukul 2-3 pagi ni tak payah hantar mesej, ya. Dan satu lagi, ya, kalau biasanya lah kadang-kadang orang sensitif. Kalau mesej ni semua berbesar ni macam marah. Tambah-tambah pula kalau dengan tulisan warna merah, orang marah. Jadi itu dah jadi kadang-kadang sensitiviti orang, ya. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, mereka belajar perkara-perkara ini. Walaupun dasarnya kemahiran bahasa itu ada kemahiran membaca, menulis dan kemahiran lisan, tetapi kemahiran-kemahiran inilah yang mereka kena mantapkan dalam membolehkan mereka menjadi seorang yang disenangi dan juga seorang yang boleh berkomunikasi dengan berkesan. Jadi berdasarkan penerangan itu tadi, jelaskan kepada kita PBP memang menyediakan ruang yang sangat sesuai untuk pelajar meneroka bahasa dan seterusnya memantapkan penguasaan dalam kemahiran bahasa. Dan banyak dah saya cerita tentang kebaikan PBP, apa lebihnya PBP, bagaimana PBP mengatasi isu pembelajaran bahasa. Mungkin saudara-saudari tertanya-tanya, bagaimana nak laksana PBP? Sama ke macam projek lain, ya? Jadi kita ada kitaran PBP. Jadi kitaran PBP ini ada 5 kitaran PBP yang seharusnya guru-guru akan laksanakan mengikut langkah-langkah. Yang pertama, guru-guru harus menetapkan hala tuju projek. Maksudnya setelah kefahaman mereka bentuk, guru-guru yang terlibat itu tadi, mereka sudah berbincang, sudah merangkai kurikulum, kemudian sudah dirungkaikan juga, mereka kena menetapkan hala tuju projek. Yang kedua, kena ada soalan pencetus idea. Kenapa soalan pencetus idea? Sebab soalan pencetus idea ini yang akan membawa kepada penghasilan ataupun proses melaksanakan projek itu. Dan yang ketiga yang sangat penting ialah merancang penilaian, itu pengetahuan dan kemahiran. Maksudnya, pembelajaran berasaskan projek, cikgu-cikgu ini sudah rancang projek ini nak menilai apa. Kalau subjek bahasa Melayu, nak menilai standard pembelajaran yang mana satu. Kalau matematik, nak menilai standard pembelajaran yang mana satu. Sudah dirancang awal-awal. Maksudnya tak ada masalah kata, oh ni tidak ikut sukatan pelajaran. Tidak. Sebab kita merungkai kurikulum itu ialah kita merungkai di SKP itu sendiri, ya. Cuma kita memberi nilai tambah pada ilmu yang pelajar berdapat. Sebab itu saya kata tadi tu, ya, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Dan yang keempat ialah pemetaan projek. Setiap mata pelajaran yang kita rangkaikan itu, mereka sudah ada tugasan mereka, ya. Maksudnya dalam proses produk akhir itu, kalau mata pelajaran bahasa Melayu, cikgunya akan menilai apa. Kalau mata pelajaran matematik, cikgunya akan menilai apa. Kalau RBT, cikgunya akan menilai apa. Mereka sudah ada benda itu. Dan yang seterusnya adalah pengurusan pelaksanaan projek. Sebab itu dalam PBP, cikgu-cikgu sudah ada garis masa. Minggu yang pertama nak menilai mata pelajaran apa, minggu kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Mereka sudah ada perancangan yang terperinci. Jadi maksudnya nanti produk akhir itu pada akhirnya memang ada produk akhir, tetapi dalam proses nak melaksanakan ataupun nak menyempurnakan produk akhir itu, mereka akan mencapai standard pembelajaran ataupun hasil pembelajaran bagi mata pelajaran yang telah dirangkaikan itu. Ini ialah elemen-elemen penting dalam PBP, ya. Elemen penting ini mesti ada. Maksudnya dalam kita menghasilkan projek dalam PBP itu, pastikan ada elemen-elemen ini. Yang pertama, pastikan projek kita itu memberi fokus terhadap kandungan penting dan isu autentik. Apabila sebut isu autentik, maksudnya mesti berkaitan dengan persoalan dunia sebenar. Masih ingat tak tadi saya katakan, kerangka recall dan relevance tu, kita nak pelajar-pelajar kita boleh mencipta dan menilai, kan, ilmu interdisciplinary untuk menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin, ya. Yang kedua, soalan pencetus idea yang mencabar.
apabila disebut soalan mencetus idea yang mencabar, maksudnya soalan itu akan menyebabkan pelajar bertanya lagi, dan akhirnya dia sendiri akan menjumpai jawapannya. Namun jawapan itu masih boleh kita capai. Ya, dalam konteks ini, soalan pencetus idea itu akan mencampahkan pertanyaan dari pelajar dan juga akan menggalakkan pelajar untuk bertanya. Kita menggalakkan dia juga untuk lebih untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara tersebut. Yang ketiga, PBB projek itu mestilah boleh mencetus keperluan dan kemahuan untuk tahu dan melaksanakan. Sebab itu, projek yang kita buat mesti kena dengan pelajar kita, kena dengan minat pelajar. Sebab kita nak pastikan dia kekal dengan projek kita sampai ke akhir. Walaupun dia gagal, dia baiki sampai akhirnya dia berjaya ke menghasilkan produk akhir. Jadi mesti projek yang diminati oleh pelajar, yang sesuai dengan kehendak mereka, bukan sesuai dengan kehendak guru sebab dia nak buat projek ni pelajar. Yang keempat, murid terlibat secara aktif dalam proses inquiry. Maksudnya kita dah tahu PBB berpusatkan murid, biarkan mereka inquiry, ya, mereka bertanya dan akhirnya mereka sendiri mencari jawapan. Ya. Yang kelima, keperluan melaksanakan inovasi. Projek yang dihasilkan haruslah ada unsur inovasi. Sebab tadi saya katakan kalau PBB ini kadang-kadang melibatkan penyelesaian masalah. Jadi di sini ada unsurnya, mereka perlu membuat inovasi. Yang keenam, membina kompetensi pembelajaran bermakna. Jangan tanya saya, tadi sudah tahu kompetensi pembelajaran bermakna ada berapa C? Pandai, ada 6 C, ya. Kalau saya tanya 6 C itu apa, mesti dia boleh jawab. Yang ketujuh, kita hendak menggalakkan murid membuat pilihan dan memberi cadangan. Ini yang kita katakan bahawa PBB memberikan autonomi kepada pelajar. Dan yang keempat, menggabungkan maklum balas dan membuat semakan apabila kita memberi peluang kepada mereka untuk membuat refleksi. Dah tahu dah kan apa elemen yang harus ada dalam PBB. Jadi sekarang mesti terfikir kalau nak rancang PBB pula bagaimana. Ya, jadi kita diberikan satu tips mudah bagaimana untuk merancang PBB. Di sini kita ada acronym GRASP. Yang pertama, pastikan projek yang kita rancang itu ada matlamatnya, dan matlamat itu mesti ada nilai autentik. Maksudnya mesti berkaitan dengan dunia sebenar, dan seterusnya role. Yang kedua, apabila berkaitan dengan dunia sebenar, kena berikan dia peranan yang sebenar. Macam yang saya katakan tadi lah, kalau masalah pencemaran alam sekitar, jadikan dia itu pegawai jabatan alam sekitar ke, ataupun jadikan dia itu penghulu ataupun ketua JKKK di kampungnya. Jadi bagaimana dia nak mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, audiens. Siapa audiens dalam projek tersebut. Yang keempat, mesti ada situation. Projek itu mesti dalam konteks dunia sebenar. Lebih baik kalau projek itu kita kaitkan dengan pembelajaran berasaskan fenomena. Kalau sekarang kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, kaitkan. Kalau dalam PKP ini, kaitkan ada banyak pekerjaan. Contohnya, mungkin kita boleh kaitkan dengan penggunaan tutup muka ke, ataupun kita boleh kaitkan bagaimana pembelian secara dalam talian. Kita boleh kaitkan. Yang seterusnya ialah produk. Pembelajaran berasaskan projek mesti ada produk akhir. Walau bagaimanapun saya dah beritahu tadi, produk akhir itu tidak semestinya produk dalam bentuk fizikal. Kalau mereka membuat persembahan, mereka diminta menguruskan ataupun menganjurkan sesuatu majlis, juga merupakan projek. Dan yang terakhir, mesti ada standar. Standar ini ialah kriteria pencapaian. Guru mesti menetapkan standar. Ada rubrik, bukan sekadar buat saja projek itu. Mesti ada rubrik. Kalau buat model rumah, mesti ada rubriknya. Dan yang seterusnya, kita dah belajar elemennya, dah belajar dah berkongsi tentang bagaimana nak merancang. Sekarang kita lihat, ada
ada tak contoh? Mungkin cikgu-cikgu ataupun saudara-saudara yang tertanya-tanya, betul ke ada sekolah yang melaksanakan ni? Jadi saya paparkan di sini satu RPH ya. Terima kasih kepada besar ya, di SK Teluk Kemang sebab telah berkongsi dengan kami RPH ini supaya kita boleh sama-sama melihat bagaimana berlakunya proses interdisciplinary dalam projek, dalam pembelajaran berasaskan projek ini. Kalau berdasarkan RPH ini, kita dapati bahawa tajuknya ialah tanaman hidroponik ya, dalam pembelajaran di SKP tahun 6, mata pelajaran utamanya RPT. Walau bagaimanapun, kita integrasikan dengan mata pelajaran lain iaitu Bahasa Melayu, Sains dan Matematik. Dan ditetapkan juga tempoh untuk melaksanakan projek ini ialah 8 minggu. Tadi saya katakan bahawa sebelum ini saya pernah ada menyebut bahawa mesti ada pemetaan projek itu. Maksudnya telah ditetapkan dalam 8 minggu itu apa yang akan berlaku. Dan produk akhirnya ialah tanaman hidroponik. Jadi kita lihat berdasarkan RPH ini ya, saya pasti saudara-saudara tercari-cari mana RPH Bahasa Melayu, mana standard pembelajaran dan standard kandungan Bahasa Melayu. Jadi kalau berdasarkan RPH itu kita nampak standard pembelajaran sains ada, RPT ada, matematik ada, Bahasa Melayu juga ada. Ya, jadi kita lihat kalau Bahasa Melayu standard kandungan bagi projek ini ialah 3.6, iaitu menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang satu. Dan nampak dah di sini kan, kalau di sini 3.6 ini ialah di SK pertama, 3.6 iaitu kemahiran menulis. Standard pembelajarannya pula 3.6.2 menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang satu. Kalau pembelajaran dalam kelas yang biasa, tulis karangan berformat ni mungkin karangan berkaitan dengan gejala puli lah, berkaitan dengan pencemaran alam lah, dah bosan dah asyik-asyik karangan itu. Jadi kita tukar sedikit, dia buat karangan juga, tapi karangan ini berkaitan dengan projek yang dia buat. Barulah dia rasa bermakna, barulah dia rasa dia gunakan kemahiran menulis dia untuk mencatat, untuk menulis laporan, untuk menulis karangan tentang projek yang dia buat. Baru ada 6C tadi tu. Ingat lagi 6C ya? Saya banyak ingat. Okey. Dan kalau kita lihat standard prestasi TP6, TP6 kalau cikgu-cikgu tak tahu tak mungkin lah ya. TP6 tahap masa 6 ya. Menulis jawapan secara kritis dan kreatif, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan. Jadi kalau mereka buat projek, mereka kena menulis karangan pada tahap sangat terperinci, mereka kena berfikir secara kritis. Nampak tak? Saling berkaitan apa yang kita bincangkan ya. Dan itu kita lihat dari segi DSKP-nya. Sekarang kita lihat apa hasil pembelajaran. Tadi produk akhirnya ialah tanaman hidroponik. Tapi bagi bahasa Melayu, dia bukannya kita sebut dia tanaman hidroponik itu ya, tapi kita kaitkan hasil pembelajaran itu hasil pembelajaran yang kedua ya. Murid dapat membina karangan catatan untuk menjelaskan pelaksanaan projek hidroponik. Jadi kita tercapai hasil pembelajaran kita. Tetapi projeknya satu sahaja, projek tanaman hidroponik. Tapi bagi bahasa Melayu dah tercapai dah. Dia membina karangan catatan untuk menjelaskan pelaksanaan projek hidroponik. Ya. Jadi saya percaya berdasarkan RPH itu tadi, saya rasa tak ada yang kabur je lah. Saya rasa jelas lah. Saya je dah rasa ya. Jelaslah bahawa pembelajaran berasaskan projek dapat dilaksanakan dalam PDP Bahasa Melayu ya. Bukan angan-angan, bukan mimpi, tapi dapat ya. Dah ada pun sekolah yang buat. Jadi jangan takut-takut cikgu ya. Jadi tunggu apa lagi cikgu-cikgu? Jalan sudah tersedia. Ini bukan makanan, jalan yang tersedia. Jadi bawalah murid-murid cikgu tu untuk meneroka bahasa dalam pembelajaran berasaskan projek. Sesungguhnya pembelajaran berasaskan projek ini dia akan melorongkan murid-murid ke arah kemenjadian murid yang kita harapkan ya. Kita pun tahu dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita nak belajar kita seimbang ya. Kita tak nak dia cemerlang dalam akademik sahaja, tapi kita nak dia juga cemerlang ataupun baik dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan juga sosial. Dan saya amat berharap perkongsian pada sesi ini berjaya menyuntik hati cikgu-cikgu. Kalau tak suntik kuat pun, suntik sikit pun jadilah ya.
untuk sama-sama melaksanakan PBB dalam pembelajaran bahasa Melayu. Sebelum berakhir, saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam perkongsian pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu sememangnya daripada saya, insan yang lemah lagi jahil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ceramah yang bertajuk Teruja Menerung ke Bahasa. Sangat menarik perkongsian ilmu yang berusaha doktor. Dalam menepani cabaran pendidikan revolusi 4.0, sudah tentu pelibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara aktif sangatlah wajar. Pembelajaran bermakna murid berlaku apabila murid terlibat secara langsung dalam aktiviti PDP. Jadi, amat bertepatan ilmu yang dikongsikan oleh yang berusaha Dr. Rabayah sebentar tadi untuk dimanfaatkan oleh guru-guru kepada murid-murid di sekolah. Semoga ilmu yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pencerahan dalam memantapkan skill pengajaran dan pembelajaran seharian dalam era pendidikan 4.0 kini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah terlibat dalam menjayakan bicara pendidikan 4.0 at IPGKPT siri yang keempat. Sebelum saya akhiri sesi ini, kepada peserta yang ingin mengemukakan sebarang pertanyaan atau memberikan pendapat, anda bolehlah mengemukakan mesej pertanyaan dengan menaip dan postkan di laman YouTube atau Facebook. InsyaAllah, puan penceramah kita sentiasa bersedia untuk memberi penjelasan lanjut dan menjawab sebarang pertanyaan anda. Sehingga berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.